الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam, pengurusi surau dan ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat sama-sama kita salat subuh secara berjemaah. InsyaAllah pada pagi ini saya akan bicarakan beberapa hadis Nabi SAW yang terkandung dalam kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Malam tadi sebelum kita tidur, kita mohon kepada Allah Ta'ala, bila kita baca doa daripada kitab Al-Bukhari dan Muslim, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarih." Apabila seorang kamu hendak tidur, maka hendaklah dia kebas tempat tidur dia. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaih, sebab dia tak tahu apa yang dia tinggalkan tempat tidur dia. Kok ada semut ke apa kan, dia suruh kebas dulu. Kemudian bila nak tidur tu, dia kena baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Maksud dia, dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan belakangku untuk tidur. Wa bika arfa'u, dan dengan kuasamu, dengan kuasamu jugalah aku akan bangun esok hari. Dengan makna kalau kau tak bagi aku bangun, tak bangun aku. Tapi sebab kau bagi aku bangun, alhamdulillah aku bangun pagi esok. In amsakta nafsi, andai kata kamu ingin tahan roh aku ni supaya aku matilah dalam tidur aku ni, farhamha, tolong kesianlah kat dia. Wa in arsaltaha, kalau kau nak bagi roh aku ni hidup lagi pagi esok, hidup lagi, fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas salih, tolonglah jaga aku ni sebagaimana kau jaga orang-orang yang baik. Maknanya nak tidur malam tadi, kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni di bawah jagaan Allah sebagaimana Allah Ta'ala jaga orang baik. Jadi kalau orang baik, orang soleh ni Allah jaga macam mana? Allah kejutkan dia untuk bangun tidur, untuk bangun datang pergi masjid. Jadi maknanya doa kita malam tadi Allah makbul lah tu. Bukti Allah makbul, kita boleh bangun datang, sebab kita minta dengan Allah, kau jaga aku macam kau jaga orang soleh. Seorang ulama, ada disebut dalam kitab Fadail Amal, seorang ulama zaman dulu, dia beli seorang hamba yang dikatakan gila. Dia dikatakan gila. Saya lupa nak kalau bukan Sa'id Al-Musayyab, Sufyan Ats-Tsauri, dua orang ni, saya lupa salah seorang daripada mereka namanya. Dia beli seorang hamba yang orang kata dia ni seorang perempuan gila. Dia beli hamba, tengah malam dia balik rumah, dia tengok hamba ni tengah malam ni bangun malam doa pada Allah Ta'ala. Dia kata, demi cintamu kepadaku ya Allah. Dia kata gitu, demi cintamu kepadaku ya Allah. Maka tuan dia ni orang alim, dia kata, sebenarnya demi cintaku padamu, bukan demi cintamu padaku. Dia kata tak, dia marah balik pada dia, demi cinta Allah kepada aku. Buktinya sebab Allah sayang aku, dia kejutkan aku, dia tak kejutkan kamu wahai Tuhan. Sebab dia sayang aku, sebab tu dia kejutkan aku bangun pagi ni, bangun sebelum subuh ni, buat amal ni. Sebab dia sayang kat aku, dia tak kejut kau sebab dia tak sayang kat kau. Terkejut ulama ni. Lepas tu dia pun terus zikir-zikir sampai dia meninggal, sebab dia rindu sangat pada Allah Ta'ala. Ada dalam kitab Fadail Amal yang dibacakan oleh ahli-ahli jemaah tabligh. Dalam tu ada cerita tentang bagaimana sebab Allah sayang kepada seorang hamba, dia kejutkan. Jadi doa kita malam tadi, kita nak supaya Allah Ta'ala mengurus atur kehidupan kita, jaga kita macam Allah jaga orang-orang yang saleh. Jadi alhamdulillah,
Antara tanda orang soleh Allah jaga, dia kejut suruh datang sembahyang subuh berjemaah. Dapatlah tu kat kita ni, makbul doa kita. Lepas daripada kita bangun tidur pagi tadi, kita ambil wudu. Ambil wudu. Dalam riwayat menyebut bila ambil wudu, dia suruh kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, kau jadikanlah aku ni tergolong dalam kalangan orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Kau jadikan aku ni tergolong dalam kalangan orang yang sentiasa suci, sentiasa bersih. Wa ja'alni, akhir sekali, min ibadikas salihin. Jadikanlah aku ni orang yang soleh. Maknanya nak tidur malam tadi, minta Allah jaga macam jaga orang soleh. Kemudian bila nak sudah ambil sembahyang, minta Allah Ta'ala jadikan kita orang soleh. Kemudian kita pun datang masjid. Bila datang masjid, masuk saf. Masuk saf ni, Nabi ajar kita doa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Jarang orang baca. Jarang. Bila orang azan, bila orang qamat, kita bangun, jawab qamat tu. Kemudian bila kita nak sembahyang, kita kena baca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Itu adalah hadis ni. Ada dalam hadis, apa nama? Hadis riwayat dalam kitab Al-Azkar ni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana Nabi SAW satu hari datang seorang lelaki. Waktu tu Nabi sedang solat. Datang seorang lelaki, Nabi sedang solat. Lepas tu lelaki ni bila masuk, bila dia masuk, anna rajulan jaa ila salah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ketika tu Rasulullah tengah sembahyang, faqala hina intaha ila saffi. Jadi bila dia masuk saf tu, Nabi solat dah, dia membaca Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Dan antara mukjizat Nabi ni, dia tahu apa berlaku belakang dia. Dia tahu apa nama orang baca apa, dia tahu. Lepas sembahyang, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, bila selesai Nabi sembahyang, qala, Nabi tanya, manil mutakallimu anifa, siapa baca doa tadi? Maka bila Nabi tanya macam tu, qala ana ya Rasulullah, laki itu kata, akulah ya Rasulullah. Nabi kata, idzan yuqra jawaduka wa tastashhida fi sabilillah ta'ala, kamu telah dapat pahala berjuang dan mati syahid di jalan Allah. Hadis ni dinyatakan, sebahagian ulama mengatakan taraf dia dhaif. Tapi dalam bab mengamalkan amalan tak salah. Tambah pula doa pula. Apa maksud doa? Maksud doa dia ni, ya Allah, atini, kurniakan kepada aku afdala ma tu'ti ibadakas salihin, seafdal benda, semulia-mulia benda, sehebat-hebat benda yang pernah kau bagi pada hamba-Mu yang soleh. Minta soleh pula. Tidur malam tadi, minta Allah jaga kita macam Allah jaga orang soleh. Sudah sembahyang, sudah ambil sembahyang, minta jadi orang soleh pula. Kemudian duduk dalam saf, nak start sembahyang tu, ya Allah, tolong bagi pada aku benda yang pernah kau bagi kepada orang soleh. Kalau kau bagi pada orang soleh ni rajin zikir, aku nak juga. Afdala, benda paling afdal yang pernah kau bagi pada orang soleh. Kau bagi pada orang soleh itu takwa, aku nak takwa. Kamu bagi pada orang soleh itu iman, aku nak iman. Kau bagi pada orang soleh itu rajin sembahyang, aku nak rajin sembahyang ketika berada dalam saf. Pahalanya sebagai Rasulullah SAW sebut dalam hadis ni, seperti berjuang di jalan Allah dan mati syahid. Baik. Lepas tu kita pun sembahyang. Sembahyang 2 rakaat kita baca, antaranya kita baca Fatihah. Kita minta dengan Allah apa dia? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan daku jalan yang lurus. Jalan lurus ni jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa dia jalan orang yang beri nikmat? Jalan siapa yang kita minta dengan Allah? Allah Ta'ala sebut ayat lain, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada salihin. Soleh pula. Maksud dia, aku nak jalan para nabi, para syuhada, para siddiqin dan orang soleh.
Mana hidup kita ni minta nak jadi orang soleh. Betul tak? Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua. Lepas tu sudah rakaat pertama, rakaat kedua subuh ni, baca pula doa qunut. Doa qunut macam mana? Antara doa qunut yang kita baca, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, kau bagi hidayah kepada aku sebagaimana kamu bagi hidayah kepada orang yang dapat hidayah. Wa afini fi man afait. Kau sejahterakan aku sebagaimana kau sejahterakan orang yang kau bagi sejahtera. Wa tawallani fi man tawallait. Kamu atur urus hidup aku sebagaimana kamu atur urus hidup orang yang kau atur urus dia. Jadi siapa dia yang Allah Ta'ala atur urus kehidupan dia? Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Allah Ta'ala lah yang atur urus hidup orang soleh. Mana orang soleh ni jadual dia diatur oleh Allah. Pagi-pagi Allah atur dia pergi masjid. Waktu maghrib Allah atur dia duduk masjid, bukan duduk pasal malam. Bukan salah beli pasal malam, nak bagi tahu tempat munasabah dia. Lepas subuh Allah atur dia dengan kuliah, bukan tidur. Tak. Lepas subuh Allah atur dia baca Quran. Jadi aturan hidup dia diatur oleh Allah, kerana Allah nak masukkan dia dalam syurga. Jadi kita minta dalam apa nama? Dalam doa qunut kita, wa tawallani fi man tawallait. Kau atur urus hidup aku macam kau atur urus hidup orang soleh. Jadi sejak daripada pagi tadi kita doa, lepas tu sampai semayang tadi kita doa nak supaya kita ni jadi orang yang soleh. Tu kalau orang rajin doa lah. Baik, antara tanda orang soleh yang kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala jadi kita orang soleh ni, ialah orang soleh ni dia bersyukur. Jadi sebab hari ni 16 September ni, kita sepatutnya menjadi warga yang bersyukurlah Allah Ta'ala bagi negara kita Malaysia ni. Dan salah satu sebab Allah Ta'ala nak tarik nikmat daripada kita apabila kita tidak bersyukur. Saya pergi umrah bersama dengan Abang Lee. Pergi umrah tu, waktu tu saya pergi semayang apa nama, atas utuh Masjidil Haram, atas tinggi sekali. Yang jadi imam waktu tu adalah Syekh Bandar Balilah. Syekh Bandar Balilah ni waktu dia semayang tu dia baca surah Sabah. Saya balik tu saya buka YouTube pula, tulis tarikh, ingat balik, nak bila kita nak ingat balik apa yang kita kat Mekah tu, antara caranya kita tulis tarikh kita duduk kat Mekah tu bila taik Bandar Balilah. Saya tulis Bandar Balilah surah Sabah tahun 2018. Maknanya mana-mana surah Sabah yang dia baca di Masjidil Haram tu ada lah YouTube. Saya ulang balik saja nak ingat balik nostalgia pergi umrah dengan Abang Lee. Baik, waktu saya pergi tu Syekh Bandar Balilah dia baca surah Sabah tu, mula dengan ayat laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya bagi penduduk Sabah itu, di tempat kampung mereka itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Dua kebun, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nikmat Allah Ta'ala bagi nikmat rezeki banyak. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Kalau Allah bagi nikmat kepada kamu, makanlah, tak ada masalah. Washkurulah, tapi kamu kena syukur. Bila kamu makan rezeki Allah di sebuah negara yang Allah bagi ni, dan kamu bersyukur, kamu akan dapat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kamu akan dapat negara yang baik dan Allah yang pengampun. Syaratnya rezeki Allah bagi kat kau, kau guna baik-baik dan kau syukur. Bila sampai ayat seterusnya, fa'aradu, tapi penduduk Sabah ni lawan Allah. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka Allah Ta'ala pun bagi tahu dia hantar kepada mereka banjir besar sehingga hancur habis. Nak bagi tahu Syekh Bandar Balilah ni, dia orang baca Quran dia faham. Jadi dia punya lagu tu dia cerita relax sampai fa'aradu tu suara dia tekan.
Dia tekan suara tu, fa'aradu, tapi mereka engkar. Gitulah lebih kurang. Jadi kita dengar, kita faham tak? Dia sebut, tapi mereka ingkar, maka Allah Ta'ala hantar. Gitulah. Macam-macam dia tekan suara dia. Naik bulu roma waktu dia baca. Saya pun ingat kat Malaysia. Kata, Malaysia ni macam mana? Rezeki Allah bagi banyak. Rakyat Malaysia syukur ke tak? Ke rakyat Malaysia engkar? Kalau rakyat Malaysia engkar dengan nikmat yang Allah bagi ni, hancur Malaysia ni. Ya Allah, kau bantulah negara aku. Kita yang waktu dia duk baca tu. Jadi balik-balik tengok 2-3 hari lepas, big stage 100,000 Johan. Dah, Johan big stage 100,000 tau. Johan tilawah Quran tak sampai. Johan tilawah Quran 15,000 je. Pergi Mekah free 15,000, baru 30,000. Big stage. Jawab. 100,000. Nombor 2 50,000. Nombor 3 25,000. Itulah lebih kurang. Saya pun tak ingat. Habis adakah ini bentuk syukur akan nikmat Allah? Tu soalan. Ada tak Johan apa-apa dapat 1 juta? Tak ada kalau beragama. Yang adanya 1 in million. Artis yang dapatnya Suki. Nombor 1, nombor 2 Jack Lee Victor. Tapi Jack Lee Victor yang lebih terkenal daripada Suki sekarang. Pasal lagi Tomok 2 kali dapat 1 juta. Tomok dapat 1 juta, Suki dapat 1 juta. Jack Lee Victor dapat nombor 2 kalah tahun tu. Tak tengok ke? Tak, saya tak tengok. Kena ambil maklumat. Nak ceramah kat sini ni kena cari sikit, kena Google sikit. Nak bagi tahu kalau program agama ada orang bagi 1 juta. Kenapa Akademi Quran dah tak ada sekarang? Program yang paling hebat, banyak-banyak program Akademi Quran. Paling hebat sebab dia terpaksa meraihkan tajwid, meraihkan qiraat, meraihkan lagu. Dia beza dengan PU, Da'i. Sebab tu geng-geng Akademi Quran ni mana ada isu. Sebab memang dia berilmu. Berbeza dengan geng-geng PU, Da'i, kejap kahwin. Wallahualam, tak boleh panjang-panjang, dosa. Tapi Akademi Quran tak ada. Mana ada isu? Tak ada isu geng-geng Akademi Quran. Kenapa tak ada isu? Sebab memang orang yang baca Quran, Akademi Quran ni memang orang pandai sungguh. Memang orang bijak sungguh. Sebab soalannya, sila baca dengan menggunakan taranum sikah, bayati dan nahwan, mengikut qiraat Warsh, An-Nafi'. Jadi dia kena fikir qiraat lagi. Dia kena fikir lagu lagi. Maka dia perlu orang bijak. Memang kena bijak. Sebab tu geng-geng Akademi Quran ni dia pergi jauh. Pergi jauh ke mana? Lepas dia Johan Akademi Quran, dia pergi Johan Kebangsaan Ustaz Abdullah Fahmi. Dia pergi Johan Kebangsaan Ustaz Anwar Hussein. Dia pergi Kebangsaan apa nama orang hebat-hebat lah budak cakap ni. Sebab dia naik dengan ilmu. Bukan dia naik dengan pandai cakap. Beza naik dengan ilmu dengan naik pada cakap ni. Kalau naik pada cakap, dia masalah sikit. Kalau naik dengan ilmu, dia hebat. Baik. Kenapa Akademi Quran tak ada sekarang? Soalannya kata Ustaz Zamri. Ustaz Zamri kata tak ada penaja. Orang nak taja hadiah tu tak ada. Sebab bila penaja, dia nak jadi penaja, dia naklah rating orang tengok ramai. Barulah barang dia taja tu orang tengok ramai. Jadi kalau dia taja dalam Akademi Quran, siapa yang tengok? Katakanlah saya, syarikat saya ni nak taja Akademi Quran, yang tengok Akademi Quran tak ramai, so barang saya taja bayar mahal je lah, orang tak tengok. Tapi kalau big stage, orang tengok ramai yang taja. Sampai orang meninggal pun dia buat tribute. Ingat ke tahlil? Bukan tahlil, nyanyi juga. Betul tak? Ustaz tengok, ambil perkembangan. Nak bagi tahu, saya kata habis lagu ni. Sampai tahap tu, patutlah ramai orang taja. Rating yang tengok pun ramai.
Akademi Quran tidak seramai mereka. Jadi mana orang nak taja? Bila orang tak taja, matilah program tu. Sebab tu sempat 3 musim ni saya. 3 musim je. Abdullah Fahmi Johan, lepas tu Fakhrul Johan, ada sekali lagi. 3 musim ke 2 musim tak ingat. Tak banyak. Tak ada orang taja. Jadi soalannya, kita sambut Hari Malaysia ni, orang Malaysia bersyukur ke tak bersyukur? Tak semangat jangan ni, hati-hati aku. Syukur tak syukur? Syukur Tuan-puan, Alhamdulillah, sebab ada tuan-puan yang bersyukur ni lah, Allah sayang kat Malaysia ni. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah tengok geng-geng yang tak bersyukur tu, teruk dah Malaysia ni. Tapi Allah Ta'ala tengok ada lagi orang semayang, orang buat masjid, kejap aja buat surau siap, maknanya orang ramai lagi sedekah untuk rumah-rumah Allah. Allah Ta'ala tak apalah, Allah Ta'ala bagi rahmat lebih, sebab sabaqat rahmati ghadabi. Dalam hadis apa? Dalam hadis kursi sebut, rahmatku lebih laju daripada marahku. Allah nak marah pun sebab rahmat laju lagi. Rahmat ni maknanya kesian aku lebih laju daripada marah aku. Jadi dia nak marah pun tengok ramai lagi pergi masjid. So kesian tu datang lagi laju. Kita marah kita lebih laju daripada kesian kita. Tu marah kita lebih laju. Tengok anak salah sikit ya terus marah. Padahal bukan main banyak baik dia buat. Betul tak? Tu perangai kita. Allah tak, dia tengok baik kita walaupun sikit, lagi laju daripada marah dia. Baik. Jadi bila kita tengok macam Akademi Quran, saya dapat rasai untuk jadi Johan Akademi Quran ni susah, kerana bila saya ngajar qiraat, sekarang saya ngajar sekolah qiraat. Bila guru qiraat tak ada, minta saya ngajar qiraat. Boleh, saya kata benda ni saya minat, boleh insya-Allah. Jadi pun saya pun ngajar qiraat ni susah macam mana? Susah kerana kita kena bijak. Kalau orang tak bijak tak boleh ngajar qiraat. Contoh bila kita baca, kita kena tahu mana qiraat ni. Contoh bila ngajar qiraat Warsh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, min ahli jadi min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta tatiyahumul bayyinah. Maknanya kita kena tahu kaedah. Kaedah kalau sini dia kena hilang alif. Sini dia kena ni, sini kena ni. Bila kita ngajar pelajar dah daripada kecil lagi dia baca macam biasa. Kita nak suruh tukar ni sekali-sekala ni, susah. Usahkan dia. Ustaz pun salah. Kalau tuan puan kata, ustaz, hari ni baca qiraat lain ustaz, semayang jadi imam, nak dengar. Contohlah, saya pun baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Saya rasa makmum lari. Makmum kata, ustaz macam apa? Itu qiraat Warsh An-Nafi'. Qiraat Warsh An-Nafi'. Dia itu adalah salah satu bentuk bacaan yang biasanya orang Afrika baca. Kalau orang Afrika baca lebih sedap. Bila saya bincang dengan seorang ustaz, saya kata seronok belajar qiraat ni. Ustaz, qiraat ni memang seronok belajar. Tapi Allah Ta'ala buat Quran ni, kalau qiraat Warsh orang Melayu baca tak sedap. Dia kena orang Afrika baca tu sedap. Dia memang sesuai untuk dia lahjah, dia slang. Tuan-puan orang Johor, tuan-puan cakap Kelantan tak sedap. Tak salah cakap, bunyi uduh, bunyi macam siam mabuk itu. Sungguh saya cakap betul tak? Tak usah buat, tak sedap. Dia kena orang Kelantan juga macam cakap Kelantan baru sedap. Betul? Orang Kedah, saya nak cakap Kedah, tiru-tiru tak jadi. Tapi bila orang Kedah cakap Kedah, kepekatan dia tu sedap. Betul tak? Macam Al-Quran. Kita orang Malaysia ni, dia sesuai dengan hafaz. Hafaz ni yang imam baca, yang biasa kita baca. Tapi kalau kita nak baca, pergi baca Warsh, betul, tapi tak sedap dengar. Tidak sesedap orang Afrika baca. Faham tak? Sebab Allah Ta'ala dah buat dah. Tapi kalau kita belajar, kita akan dapat kenikmatan dia tu.
Macam geng-geng Maghribi ni baca qalun. Geng Maghribi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau dia baca sedap, ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada juga. Lepas tu belajar, kena belajar banyak-banyak, jangan belajar separuh. Separuh dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lepas tu dia pening. Kalau hum waladdallun pula dah. Makmu pun pening. Makmu pening. Waladdallun amun. Habis Ustaz. Jadi bab ini satu ilmu yang mana kena bijak. Sebab tu saya tengok geng-geng akademi Quran ni, dia nak layan qiraat lagi, nak layan tajwid lagi, nak layan lagu lagi. Sebab tu dia kena bijak. Itu apa nama, nak bagi tahu keperluan orang yang belajar ni, kebijaksanaan dia untuk dapat benda-benda ni. Baik, jadi saya nak sebut sini, pertama kena syukur, barulah nikmat tu kekal. Barulah nikmat tu kekal. Tu pertama saya sebut. Syukur ni mudah ke susah? Soalannya. Tu soalan seterusnya. Syukur ni mudah ke susah? Saya malam tadi saya dengar ceramah seorang penceramah, sahabat saya, Ustaz Ni Bakri. Lama tak jumpa dia. Ustaz Ni Bakri ni antara anak murid Tok Guru Ni Aziz yang tegar waktu belajar kat Mak Hak dulu. Dia suka dengan Tok Guru Ni Aziz. Jadi malam tadi dia cerita. Dia kata waktu saya belajar dengan Tok Guru Ni Aziz dulu, antara satu doa yang Tok Guru Ni Aziz suruh kita baca ialah doa yang Imam baca tadi lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baik, doa ni ada dalam kitab Al-Azkar ni. Sekejap lagi saya sebut. Tok Guru Ni Aziz kata, satu-satunya doa yang Nabi minta dengan Allah supaya Allah bantu dia untuk dapat benda ni. Baik, kalau Nabi nak sesuatu, biasanya Nabi doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepada kamu. Tu biasanya Allahumma inni as'aluka, I ask you. Tu as'alukanya, aku minta awak bagi ni, aku minta awak bagi ni. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal ghina. Ya Allah aku nak hidayah, aku nak ketakwaan, aku nak kaya, aku nak selamat daripada dosa. Aku mohon gitu. Tapi bila ayat ni, satu-satunya doa yang Nabi guna skrip ni, Allahumma a'inni, ya Allah kau bantulah aku, ala zikrika supaya aku dapat ingat kamu, wa syukrika supaya aku dapat syukur pada kamu, wa husni ibadatik supaya aku boleh beribadat dengan sebaik-baiknya kepada kamu. Tok Guru Ni Aziz kata, dia kata Nabi ni tak ada dah orang yang paling kuat, iman dia kuat, orang kuat lah, tapi dalam kekuatan dia sebagai seorang Nabi pun dia minta bantuan Allah untuk Allah bagi dia ingat kepada Allah. Zikrika, Allah dia minta bantuan. 3 benda ni, minta ingat Allah, minta bantuan Allah. Ya Allah tolong bantu aku supaya aku ingatmu, tolong bantu aku supaya aku syukur padamu, tolong bantu aku supaya aku ibadat dengan sebaik-baiknya kepadamu. Jadi kata Tok Guru Ni Aziz, dia kata benda lain kalau Nabi nak minta, dia tak minta tolong bantu aku, dia terus minta direct, ya Allah bagi kat aku nak ni, aku nak ni. Tapi 3 benda ni Nabi minta tolong bantu aku supaya aku dapat benda ni. Kenapa? Sebab nak ingat Allah ni susah, nak syukur nikmat Allah ni susah, nak ibadat baik-baik pada Allah ni susah. Jadi sebab dia susah, maka Nabi guna perkataan Allahumma a'inni. Nabi tak guna Allahumma inni as'aluka zikraka wa syukraka wa husna ibadatik. Nabi tak guna gitu. Nabi guna Allahumma a'inni ala zikrika. Ni nak bagi tahu ingat Allah ni susah, syukur pada Allah pun susah, dan juga nak buat ibadat baik-baik pun susah. Bila mana saya dengar Ustaz Ni Bakri kata, Tok Guru Ni Aziz kata satu-satunya doa yang guna a'in ni, saya ni payah sikit. Bila Tok Guru Ni Aziz kata satu-satunya doa, saya buka kitab Al-Azkar cari. Zaman sekarang senang, kita boleh search.
Bila saya search dalam ni, dalam handset saya ni ada satu app, satu apps Arab punya. Kita type je perkataan, dia akan keluar semua hadis yang ada kaitan perkataan tu. Dia panggil apps Ad-Durar As-Saniyah. Kemudian dia bagi tahu hadis tu riwayat siapa, taraf hadisnya dhaif ke sahih ke. Saya pun type Allahumma a'inni. Yang ada dalam Allahumma a'inni betul, nak bagi tahu alimnya Tunggul Ni Aziz. Alim betul. Tunggul Ni Aziz kata satu-satunya doa, betul, satu tu je doa. Ada lain, ada yang lainnya, yang lain tapi tengok lain dhaif, apa nama, maudhu'. Yang lain hadis yang tarafnya tidak sahih. Satu-satunya hadis sahih kata Tunggul Ni Aziz yang Nabi minta dengan perkataan a'inni. Yang lain Nabi minta apa? Nabi minta as'aluka. Okey, saya jumpa satu tapi ada tambah satu lagi. Satu lagi tambah. Apa tambah satu lagi? Ketika Nabi hampir wafat. Ketika Nabi wafat, Nabi baca Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk aku menghadapi sakitnya mati. Maknanya, kalau berdasarkan yang Tunggul Ni Aziz bagi tahu tadi, dan berdasarkan yang saya cari ni, benda paling payah dalam hidup kita, ingat Allah. Ala zikrika, syukrika, payah untuk syukur nikmat Allah. Husni ibadati, payah untuk buat ibadat penuh kualiti ni payah. Dan satu lagi, payah nak mati. Sebab tu Nabi guna a'inni. Saya buka lepas tu saya tak puas hati lagi, saya buka pula dalam Maktabah Syabarah, saya type pula a'inni dalam kitab Al-Afkar ni, sebuah kitab setebal ni hanya ada dua saja doa yang guna a'inni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Satu lagi Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Sama juga. Saya buka pula kitab As-Suyuti, type pula Allahumma a'inni dalam Jami' al-Hadis. Tengok sama juga. Maknanya sebanyak-banyak doa yang Nabi guna Allahumma a'inni adalah pada 4 perkara ni je. Minta ingat Allah, minta syukur pada Allah, minta ibadat berkualiti, minta mati tak sakit. 4 perkara ni. Jadi saya kata, oh Tunggul Ni Aziz ni hebat. Dia tahu, maknanya dia bukan orang calang-calang. Bukan calang-calang. Saya kata hebat Tunggul Ni Aziz. Dia sebut, oh teringat kita balik kat dia. Kata Tunggul ni banyak suruh lah, apa nama besarnya, apa nama jasa dia pada kami. Baik. Jadi nak ingat Allah ni susah, nak syukur nikmat Allah ni susah, nak buat ibadat baik-baik ni susah. Jadi kita kena minta Allah tolong bantu kita. Dan hadis ni, saya baca hadis ni. Hadis ni, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Ni cerita Muaz. An Muaz radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat nama Muaz bin Jabal. Antara seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pakar bidang fiqh. Rasulullah SAW ni sahabat-sahabat dia ada pakar bidang juga. Pakar bidang fiqh Muaz bin Jabal. Pakar bidang perundangan Ali bin Abi Talib. Pakar Quran Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Thabit, lagi Ubay bin Ka'ab. Ni pakar Quran. Dia ada kepakaran masing-masing. Tapi ustaz zaman lalu ni semua dia tahu. Itu pelik tu. Ustaz zaman sekarang tanya habis, semua tahu belaka. Tu pelik. Semua saya beritahu. Saya Dr. Zaharuddin kan. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Bila orang tanya dia, ini bukan bidang kepakaran saya. Bidang kepakaran saya ialah apa nama? Kewangan Islam. Tanya kewangan Islam saya jawab. Tanya bab lain saya tak nak. Bukan bidang kepakaran saya. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Ustaz Dr. Rusdi bin Ismail Rusdi, Dr. Muhammad Rusdi bin Ismail, guru saya. Dia ni pakar bahagian bahasa Arab dan juga Quran. Dia tafsir Quran. Dia buat GPS Quran. GPS ni garis panduan surah. Dia buat. Dan memang dia pakar sungguh lah. Dia kalau dia syarah Quran, dia ikut syarah berdasarkan bahasa sebab dia ahli bahasa. PhD dia bahasa. Bila datang orang masuk hantu, bawa dia tu, aku tak erti dia. Yang ni kalau hantu suruh ajar bahasa Arab, aku ajar Kata kalau nak suruh keluar hantu, aku tak erti. Bukan kepakaran aku ni. Maknanya kalau bidang kedoktoran ada kepakaran dia, betul tak?
yang ni pakar ortopedik, yang ni pakar jantung, yang ni pakar salin, yang ni pakar. Maka agama Islam pun dia kena ada gitu juga pengkhususan. Dia nak cari alim mausu'i ni, iaitu seorang ilmuwan yang encyclopedic ni, susah. Kalau dia akan kurang bahagian lain, dia akan kurang, bukan kepakaran dia. Baik. Jadi di kalangan sahabat, dia general tu semua tahu. Ustaz ni macam doktor juga, dia ada doktor biasa tu, yang tu macam ustaz, yang tu semua tahu baca Quran, tajwid apa tu, tahulah standard keustazan tu. Tapi bila tanya bab hukum riba, jangan tanya saya. Nak tanya doktor Zaharuddin. Nak tanya bab faraid, jangan tanya saya. Nak tanya pakar-pakar faraid Ustaz Ghazali, adik kepada siapa nama? Asri Nasyid tu, almarhum. Yang tu pakar bahagian faraid. Dia ada wasiah syok dia. Dia ada syarikat dia. Mana ada kepakaran masing-masing. Sebab tu bila Dr. Rozaimi dia kata jual duit lama haram. Dr. Rozaimi cakap jual duit lama kan, duit lama-lama, duit antik tu, duit RM5 tahun 70-an, bila dijual dengan harga RM1,000 sekarang, haram. Sebab Nabi sebut, dari segi hadis ni Nabi sebut, tak boleh benda yang sama nilai ditukar dengan nilai yang lain. Kan itu riba. Macam tukar emas. Tuan-puan pergi kedai emas, tuan-puan nak tukar emas tu, jangan silap, nanti tak pasal-pasal jadi riba. Maknanya tuan-puan, tak apalah emas ni, jual emas ni, ambil emas ni. Tak, dia kena jual, ambil duit dulu, barulah beli yang baru. Kalau istilah tukar emas lama, ambil emas baru, tapi nilai tak sama, itu riba. Sebab nilai tak sama. Jadi kalau tukar benda nilai tak sama, itu riba. Maka bila orang tanya Dr. Zaimi kata itu riba. Kenapa? Kerana duit RM5 patut beli RM5 lah. Duit RM5 tahun 70-an kena beli dengan harga RM5 tahun 2020. Baru bukan riba. Itu kaedah dia. Bila Dr. Zaimi cakap gitu, Dr. Zaharuddin kata salah. Dr. Zaharuddin kata dia bukan jual duit tu, dia jual barang antik. Sebab duit tu tak jadi duit dah. Duit tu jadi barang antik. Kalau duit tu jadi duit, mana laku? Tak laku dah sekarang. Jadi sekarang duit tu sudah bertukar daripada benda duit pergi jadi barang antik. Bila orang nak beli harga RM1,000, boleh lah. Sebab dia bukan duit lagi, dia barang antik. Dr. Zaimi kata, okey, saya ikut pandangan awak sebab awak pakar bahagian keluarga Islam. Saya tengok berdasarkan hadis dia, sebab dia pakar hadis. Dia ni PhD hadis. Tak apalah, tuan-puan tak nak iktiraf dia pakar, tak apalah. Biarlah. Tapi dia bagi tahu PhD dia hadis. Jadi dia hadis kata tak boleh. Yang dia kata boleh sebab keluarga Islam dia tidak menganggap itu sebagai duit, dia dah menganggap itu sebagai berantik. Jadi makna ada kepakaran masing-masing. Betul. Jadi Muaz bin Jabal ni pakar dia adalah fiqh, hukum hakam. Nabi sayang kat dia. Sampai Nabi kata Nabi sayang kat dia. Nabi sayang. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Muaz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbu, aku sayang sungguh kat kau ni. Kalau Nabi cakap dia guna wallahi, demi Allah. Orang guna wallahi ni sebab apa? Sebab orang tak percaya. Nabi ni memang orang percaya dah. Kenapa orang guna wallahi? Tuan-puan, kalau saya kata saya ni orang Kelantan, tak percaya, saya bubuh satu, sesungguhnya saya orang Kelantan. Tuan-puan tak percaya lagi, saya bubuh dua pula penegasan. Apa dia? Wallahi, sesungguhnya saya orang Kelantan. Kenapa? Sebab tuan-puan tak percaya. Jadi Nabi ni bagi tahu pada Muaz, Nabi guna 3 penegasan dalam bahasa Arab. Wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la uhibbuka, memang la tu memang saya suka kat kau. Kalau Nabi kata, Muaz, aku sayang kau, cukup dah. Takkan Muaz tak percaya? Cukup dah. Tapi nak bagi tahu Allah, nak bagi tahu Nabi sayang sungguh pada Muaz, Nabi bubuh 3 penegasan. Wallahi, inni, la, 3. Demi Allah, sesungguhnya aku amat sayang, memang sayang pada kau. Dia bagi tahu kepada Muaz.
Jadi sebab aku sayang kat kau, aku nak pesan kat kau. Jadi kalau kita nak supaya kita ni menjadi orang kesayangan Nabi, apa yang Nabi pesan pada Muaz tu kita kena buatlah. Barulah kita ni macam Muaz tu. Apa dia Nabi pesan? Nabi kata, usika ya Muaz, aku pesan kepada kau Muaz, la tada'anna fi duburi kulla salatin taqul, jangan sekali-kali kamu tinggal setiap kali lepas mayang doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tadi imam baca, tadi saya duduk doa, oh imam ni Allah sayang, Nabi sayang macam Muaz ni. Amin. Sebab dia dulu saya datang pun dia baca doa. Dulu saya datang dulu kuliah, imam baca Allahumma a'inna, nah lah sebab ramai baca Allahumma a'inni, tuan-puan amin kat dia seorang je lah. Tapi betul lah dia baca Allahumma a'inna. Saya pun fikir seorang, memang imam ni Nabi saya macam sayang kat Muaz ni. Sebab itulah alim ulama kita, dia tak nak tinggal doa ni. Dia masuk tempat ilahana ya Rabbana. Saya ada tulis buku amalan sunnah selepas solat tu. Saya kuliah kat sini dulu. Sebahagian ulama kita sama-sama dulu tu, saya kuliah kat sini sampai khatam masa kita tu. Zaman ulama-ulama dulu dia tolong skripkan. Dia letak lepas mayat astaghfirullahalazim, kemudian dia tinggal dia susun banyak-banyak. Bila susun banyak-banyak tu kita baca je, kita tak tahu sumbernya. Jadi saya kata, ginilah ustaz, cak bincang dengan Ustaz Subki, kita tolong bagi tahu sumber dia, tolong bagi tahu kelebihan dia. Jadi lahirlah buku amalan sunnah selepas solat dan kelebihannya. Jadi berdasarkan susunan alim ulama kita. Alim ulama kita susun, baca ayat ni, baca doa ni, baca doa ni, baca doa lepas sembahyang. Penyusunnya adalah Syekh Al-Qashashi. Asalnya Al-Qashashi di ulama Madinah. Sampai kepada Malaysia melalui jalan sanadnya ada dalam kitab-kitab tua. Jadi kita pun duk baca lah. Alhamdulillah, betul lah. Tapi apa kelebihannya? Kita tak tahu. Hari ni kita tahulah kelebihannya. Jadi antara dia letak ialah habis kita baca astaghfirullahalazim, Allahumma antas salam, la ilaha illallah syarikalah, kemudian Allahumma antas salam, kemudian Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian amanar rasul, apa kan, sampai qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian ilahana ya rabbana subhanallah kan. Dia letak kat situ Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, subhanallah. Situ dia letak. Mana habis qul a'udzu birabbin nas, habis qul a'udzu bin nas tu kita pun Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia letak kat situ. Jadi kalau tuan-puan nak letak kat situ lepas mayang mula daripada hari ni, maknanya benda tu insya-Allah kita tak tinggal. Sebab dia dah masuk dalam zikir lepas mayang kita. Sampai habis apa? Minal jinnati wan nas ilahana ya rabbana subhanallah, macam tu. Jadi lepas ni minal jinnati wan nas Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya tengok yang buat benda ni Aiman imam masjid Pulau Indah. Dia buat gitu. Kenapa dia buat gitu? Sebab saya dah kuliahkan buku amalan sunnah selepas solat tu di masjid Pulau Indah sampai khatam. Jadi Aiman ni dia dengar, dia amal. Jadi dulu mula-mula saya pergi, sebelum sampai tajuk tu dia tak baca gitu. Habis ilahana ya rabbana subhanallah, subhanallah, gitulah. Lepas dia dapat dalam buku saya tu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, saya pergi lain kali tu, lepas saya pergi kuliah dia dah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, subhanallah. Oh, terus hafal. Nak bagi tahu dia letak kat situ. Dia letak kat situ, insya-Allah tak gugur. Tiap kali lepas sembahyang kita akan baca. Kalau tunggu masuk dalam ni, bila kat tangan, oh banyak gugur. Kenapa banyak gugur? Oh, sibuk ni, sibuk Rabbana atina, jawab. Tak ada hal lain. Betul tak? Itu saya cakap saya, tuan-puan tak. Tuan-puan memang doa panjang aja. Itu cerita saya tu. Kalau kita masuk tu, dia tak gugur. Jadi satu pengajaran pada hari ni,
supaya kita jadi orang bersyukur, selain daripada kita usaha untuk jadi orang bersyukur, kita kena doa supaya Allah bantu kita jadi orang bersyukur. Bantuan tu antaranya doa tadi. Jadi salah satu cara untuk kita tak tinggal doa ni, lepas setiap kali sembahyang kita masuk dalam senarai zikir kita. Sebelum ni kita dah baca ayat kursi, dah baca subhanallah, bagus dah. Masuk sikit sebelum subhanallah tu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masuk situ insya-Allah tak gugur sampai bila-bila. Jadi kita pun mengamalkan satu amalan yang Nabi ajar kepada orang yang amat dia sayang, iaitu Mu'adz bin Jabal. Jadi harapnya kita pun jadi orang yang Nabi sayang jugalah, sebab kita amalkan amalan yang Nabi SAW ajar kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau nak supaya negara kita ni kekal dalam keadaan Allah bagi kebaikan, maka kita kena jadi umat yang bersyukur. Cara untuk bersyukur antaranya, selain daripada kita bersyukur, kita baca doa ni. Ajar juga pada anak-anak kita, moga anak-anak kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Baik. Lagi, apa lagi yang boleh menyebabkan negara kita akan kekal sejahteranya? Aspek apa, faktor apa yang perlu? Faktor yang kedua, faktor ilmu. Dia kena usaha untuk orang dapat ilmu. Sebab dengan ilmu lah orang akan maju dan kekal kemajuan ni. Syarah panjang pula ilmu ni, patut nak berhenti dia ni ajak ni. Tak apalah, saya bagi tahu sikit je. Ilmu ni kalau kita tengok, kenapa Nabi Adam lebih hebat daripada malaikat? Kerana ilmu. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Mula-mula Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat. Dia kata apa? Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat tolong bagi tahu aku ni apa, ni apa, ni apa, ni apa, barang-barang ni apa dia. Malaikat ada ilmu. Malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami ni tak ada ilmu, maha suci-Mu ya Allah. Kami tak ada ilmu melainkan apa yang Kau ajar je. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Adam. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, tolong bagi tahu. Nabi Adam bagi tahu satu-satu dah, sebab Nabi Adam sudah diajar oleh Allah. Nabi Adam ada ilmu. Maka hebatnya Nabi Adam kerana ilmu. Kenapakah Talut ketika mana nak lawan tentera Jalut, Nabi Daud sebagai presiden waktu tu, dia lantik Talut jadi jeneral perang. Kenapa dia tak lantik siapa? Dia tak lantik orang lain, dia lantik Talut. Bila lantik Talut tu, orang tak puas hati. Orang cakap, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapa wahai Nabi Daud kau lantik Talut sedangkan dia tak berhak untuk jadi pemimpin kami, jeneral perang kami? Wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak diberi pun duit, mana dia tak ada duit, dia miskin, tak ada harta dia ni. Adakah kepimpinan itu kerana harta? Maka Nabi Daud jawab, Innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih dia jadi jeneral perang. Kenapa Allah pilih dia? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kerana dia ada kelebihan ilmu dan sihat. Jism, badan dia kuat, ilmu dia ada. Jadi tuan-tuan, kalau jadi pemimpin ni syarat dua mengikut ayat ni. Kena ada ilmu, kena badan sihat. Ini SPM pun tak lepas. Okey, ayat macam mana? Tipu sikit pula. Lagi teruk. Betul tak? Jadi ilmu tu kena. Yang kedua, jism, sihat. Kalau dah tak sihat, bagi orang sihat lah. Ini maknanya yang kedua, nak jadi pemimpin, nak memimpin, kena ada ilmu. Tadi Nabi Adam, ni Talut. Yang ketiga, contoh yang ketiga, ini apa nama Yusuf Al-Qaradawi sebut dalam kitab dia Fiqhul Awlawiyat. Yang ketiga, untuk jaga perbendaharaan negara, nak jadi menteri kewangan lah senang. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kata, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf kata, lantik akulah jaga perbendaharaan negara ni. Jadi menteri keuangan Mesir ni bagi kat aku. Kata Nabi Yusuf. Kenapa?
Kerana aku ada dua sifat, kata Yusuf. Inni hafiz, aku amat jaga amanah. Yang kedua, alim, aku ada ilmu mengurus duit. Jadi maknanya nak jadi menteri kewangan, pertama dia kena amanah, kedua dia kena ada ilmu urus duit. Ilmu nak mengurus duit tu ada. Jadi oleh kerana tu, ilmu juga penting dalam pengurusan kewangan. Ilmu juga penting dalam nak jadi khalifah. Ilmu juga penting dalam ketenteraan. Jadi nak bagi tahu, kalau kita nak menguasai negara kita ni, kita jadi tuan kat negara kita sebagai tanah Melayu ni, kita kena power ilmu lah. Ini first class. Geng-geng yang mata sepek tu. Betul tak? Betul tak? Saya ingat lagi Profesor Emeritus Dr. Mahmud Zuhdi bin Haji Abdul Majid. Dia sebut dalam kuliah dia. Dia kata pendaftar waktu tu nama Cik Yaakob tak silap, orang Kelantan. Pendaftar UM dalam majlis convocation tadi mengalir air mata. Dr. Mahmud disebut dalam kuliah. Waktu tu waktu tu ada convocation. Lepas tu Dr. Mahmud Zuhdi masuk sekali dengan Cik Yaakob tu. Kemudian dia masuk kelas saya, dia bagi tahu, menangis. Mengalir air mata, menangis. Bila saya tanya dia kenapa menangis, dia kata first class faculty science, first class engineering, first class, semua bukan orang kita dia. Orang kita pergi second class upper, second class lower paling tinggi dia tu. Yang tu orang kita, dia kata. Kita habis duit banyak-banyak untuk ilmu, tapi diambil oleh bukan bangsa kita dia. Menangis pendaftar pada waktu tu dia. Tapi kami banggalah sebab fakulti syariah kami first class. Orang Islam fakulti syariah. Sebab saya fakulti syariah. Geng-geng, cuma geng-geng awak je yang first class, awak dia kata. Orang Melayu. Betul lah, tak ada Cina seorang pun belajar kat situ. Agaknya kalau dia belajar, dia juga first class. Tu nak bagi tahu. Jadi kalau kita kata kita nak memerintah negara, nak kita yang kuasai negara ni, tapi yang paling ramai masuk big stage, sebutlah orang kita. Betul tak? Tak tahu geng-geng ni warak tak tengok. Betul tak? Geng-geng kita. Program-program hiburan apa semua geng-geng kita. Program-program keilmuan tak ada. Oleh kerana tu kita kena didik anak-anak supaya cintakan ilmu. InsyaAllah bila ilmu kepakaran kita jaga. Malam tadi saya tengok satu cerita dalam Astro Oasis, yang dia pergi ziarah sana ziarah sini. Dia pergi Korea, dia ziarah Korea, dia pergi dengan Ayana Moon. Ayana Moon bekas penyanyi K-pop. Bekas penyanyi K-pop, zaman K-pop dulu, K-pop lah. Dapat hidayah masuk Islam, duduk kat Indon. Boleh cakap Melayu dah sikit-sikit. Jadi pergi dengan Ayana Moon. Jadi pergi Ayana Moon ke Korea. Jadi Ayana Moon tu bawa mana kedai-kedai makan orang Islam apa semua. Apa kata Abudi, nama Abudi, dia kata Korea sama tahun lebih kurang saja dengan kita merdeka. Mana dia bina negara dia lebih kurang dengan kita bina negara kita, dia kata. Tapi kemajuan dia lagi tinggi daripada kita, dia kata. Sebab orang dia ilmu-ilmu semasa dia lah. Dia kuasai, dia boleh keluar kereta cantik-cantik apa semua kan. Barang-barang semua, walaupun dia tidak pandai Inggeris. Faham tak? Maknanya walaupun negara dia bukan negara Islam, tapi sebab ilmu dia kuasai, ilmu semasa dia kuasai, dia lebih laju daripada kita. Kerana apa? Kerana mereka menguasai ilmu. Jadi yang bawa dia tu Ayana Moon. Seronok tengok cerita tu. TV ni kena tengok juga, jangan terlebih warak tak tengok. Tapi saya tu tengoklah Bidadari Kiriman Tuhan tu. Syarat nak jadi bidadari kiriman Tuhan, comel dapat lah. Bini kita pus laju je. Tu kesian bidadari kita bidadari apa? Pus laju, bukan kiriman Tuhan ke? Aku tengok sakit hati apa? Sakit hati orang ingat bidadari kiriman Tuhan ni syaratnya comel je. Saya pun jawab dalam Facebook kan. Saya kata bidadari sebenarnya semua isteri kita ni bidadari belaka. Syarat jangan duk tayang. Tu je. Sebab sifat bidadari tidak ditayang. Sifat bidadari Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, bila Allah Ta'ala sebut bidadari, dia kata lu'lu'il maknun. Tapi bila Allah Ta'ala berkata wildan,
Wildan ni budak-budak yang baru mati kecil bangkit jadi penghibur dalam syurga. Allah Taala tak sebut ka'amsalil lu'lu'il maknun. Allah Taala sebut lu'lu'am mansura dalam surah apa nama? Al-Insan. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Lu'lu' ni maksud dia mutiara. Sebab tu ada anak bekas mufti Perak, Muhammad Ghazali, anak dia nama Lu'lu', Dr. Lu'lu' Muhammad Ghazali, ahli parlimen tu. Ingat tak? Sebab ayah dia faham Quran, dia letak nama anak dia Lu'lu'. Lu'lu' tu lah mutiara. Mutiara dalam Quran dia bagi tahu bidadari dengan wildan. Bila bidadari, dia kata ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari dia cantik seperti mutiara yang tersimpan rapi. Nak bagi tahu sebab bidadari ni sifat dia simpan, tutup simpan. Tapi bila wildan ni baby kanak-kanak yang mati kecil ni, tak kira lah anak orang Islam ke anak bukan orang Islam ke, dia dibangkitkan jadi penghibur syurga. Wildan ni Allah Taala kata hasibtahum lu'lu'am mansura. Lu'lu'am mansura ni maksud dia bidadari, seolah-olah mereka ni mutiara-mutiara yang bertebaran. Sebab apa? Sebab dia tak macam bidadari. Bidadari dia eksklusif. Adapun wildan mansura sebab dia tolong khidmat. Dia tolong angkat air pun semua. Itu cantik. Mana bertabur je. Tapi bidadari maknun, dia duduk. Jadi kalau kau dapat bini, kau duk tunjuk dalam Facebook lah macam ni, maknun apa? Bidadari apa lagu tu? Lepas tu tuan-puan tak senang isteri saya. Saya simpan betul. Bukanlah peti air, semua orang tahu simpan. Sebagai bidadari, tuan-puan tak tengok. Ada orang tulis. Bila saya share Facebook saya share. Kalau tayang-tayang, bidadari apa saya kata. Kemudian orang share, dia kata saya kena taubat nasuha sebab saya kenal isteri Ustaz Rifki, dia kata. Tapi dia tak pernah tayang dalam Facebook isteri dia. Kalau gambar tak adalah gambar raya ramai-ramai tak adalah. Kalau nak sambut apa nama anniversary, tak ada, saya tak letak isteri saya. Dia kata saya respect dengan Ustaz Rifki sebab dia tak pernah tayang isteri dia pada ramai. Saya kenal isteri dia macam ni. Tapi saya sekarang nak taubat nasuha, tak nak dah lepas dapat apa nama, kalau tayang acak-acak tu bidadari apa, saya tanya. Betul tak? Jadi tuan-puan ni semua ni, isteri-isteri tuan-puan ni bidadari berlaku. Sebab tuan-puan usah nak tayang kat Facebook pun tak ada. Sebagainya. InsyaAllah itulah bidadari kita yang Allah Ta'ala kirim untuk kita jadikan dia bidadari satu hari nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Seronok isteri dengar hari ni ya. InsyaAllah ada harapan. Wallahu a'lam. Berhenti setakat itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bantulah kami ya Allah, untuk kami sentiasa ingat kepadamu, untuk kami sentiasa bersyukur akan nikmat-Mu, dan untuk kami sentiasa berusaha memperbaiki segala ibadat kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan-Mu ya Allah, agar Engkau lindungi kami daripada penyakit sopak, kusta, gila dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, kami bermohon kepadamu agar Engkau lindungi kami daripada hilangnya nikmat-Mu kepada kami. Wa tahawuli afiatik, mohon Engkau lindungi kami daripada berubahnya sejahtera kami kepada derita. Mohon wa fujaati nikmatik, mohon Engkau lindungi kami ya Allah daripada mendapat bala yang mengejut. Wa jami'i sakhatik, mohon Engkau lindungi kami ya Allah daripada segala bentuk kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar Engkau lindungi kami daripada bala yang berat dan ketentuan yang buruk. Allahumma dawina bidawaika, ya Allah Engkau ubatilah kami dengan ubat dari sisi-Mu.
washfina bisyifaika, engkau sembuhkan kami semua dengan penawar dari sisimu. Wa afina min balaika, engkau afiat sejahterakan kami daripada segala ujianmu. Wasrif anna al-adha wal amrad wal asqam wal waba' birahmatika ya arhamar rahimin. Dan engkau jauhkanlah daripada kami ya Allah segala jenis bentuk penyakit-penyakit dan wabak-wabak yang berbahaya dengan rahmat kasih sayangmu juga ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.